Berdasarkan research yang pernah dilakukan dan sebagainya, makanan bersahur ni sebaiknya semacam mana makanan kita berbuka. Makanan tu perlu lengkap daripada segala sudut. Yang pertama, kenalah berprotein, kenalah berkarbohidrat dan kenalah ada lemak. Kita berbuka dalam keadaan perut kita tidak keterlaluan lapar, kita masih lagi berakal, bukan bernafsu. Betul. Kebanyakan yang gagal disebabkan dia sahur sikit sangat. Jadi bila berbuka, Sofia, dia akan berbuka dengan bernafsu, tidak lagi berakal. 3 biji buah kurma, air, minum, bertenang kejap, solat dulu. Lepas tu baru makan. Lepas tu baru makan. Bukan Bukan tu cakap ni bukan nak buat-buat warak, tidak, tapi itulah yang sebaiknya. Jadi kita dah solat, kemudian baru kita makan, barulah waktu tu kesan glukos dalam kurma tu akan stabilize dalam badan kita. Dan waktu tu barulah berbuka, kita berbukalah dengan makanan-makanan yang proper food. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam program Sembang Songkok Tinggi, sembang tak kosong tapi berisi. Sekali lagi bersama dengan kami. Kami harap tuan-tuan dan puan-puan, para penonton semua dapat mengikuti program kita kali ini dalam bulan Ramadan. Tentunya kita tekankan puasa di bulan Ramadan dalam pemilihan makanannya, dan juga dapat tunggu hingga selesai acara program kita sepanjang berlangsungnya kami di sini bersama dengan tetamu-tetamu undangan kita. Dan kepada penonton juga yang nak like ke jangan lupa like, share, subscribe seperti mana yang telah tertera di skrin anda, insya-Allah. Dan Bapak, hari ini kita nak cerita berkenaan diet bulan Ramadan dan juga kita sambung kepada Syawal. Ni penting ni. Kan sibuk. Jadi bila kita sebut kata puasa ni, sebenarnya puasa tu sendiri sudah cukup baik. Betul? Untuk kesihatan tubuh badan. Tapi jadi terbalik, kita ni orang kata daripada kecil lagi, masa kita belajar sekolah agama dulu, atau sekolah petang, orang kata kalau kat Johor sekolah petang lah, dia dah ajar lah, katanya puasa ni dia merehatkan tubuh badan dari bekerja sepanjang tahun. Kali ni dalam 12 bulan, sebulan ni je lah kerehatan pada tubuh badan. Jadi bukan senang, dugaan-dugaannya tu memang rehat. Tapi dalam bulan Ramadan juga harus barang diingat, merupakan pesta makanan. Masa tu ada bazar Ramadannya. Walaupun kita tak masak, tapi makannya tu berlebih-lebih daripada bulan-bulan yang biasa. Jadi kita bawa coach kita kali ini. Istimewa hari ini kita bawakan sekali lagi kepada anda para penonton, Coach Kabir Malik bersama-sama dengan kita yang telah pun bersedia di sebelah Bapak dalam studio, insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat datang sekali lagi. Terima kasih kerana tak serik. Kali ini berkenaan dengan diet pemakanan dan orang yang pakar makanan yang coach beritahu hari itu memang kita dah tahu. Dan kita telah pun cuba praktikkan, walaupun tak selalu tapi berpanjangan. Sedikit tapi istiqamah. Istiqamah. InsyaAllah lah ada kekuatannya tu. Kali ini coach, dalam bulan Ramadan kita fokuskan pada bulan Ramadan ni puasa. Betul. Puasa ni menahan lapar. Ataupun orang kata kita melawan hawa nafsu itu makan. Jadi kalau kita banyak makanannya tu dalam bulan Ramadan ni, apakah kalau kita nak pilih makanan, apakah jenis makanan yang perlu kita ambil masa kita bersahur supaya dia memberi tenaga sepanjang hari pada esok harinya tu? Okey, bila kita cerita pasal bulan Ramadan, ketika bersahur, pemilihan makanan waktu bersahur, berdasarkan research yang pernah dilakukan dan sebagainya, makanan bersahur ni sebaiknya semacam mana makanan kita berbuka. Makanan tu perlu lengkap daripada segala sudut. Yang pertama, kenalah berprotein, kenalah berkarbohidrat dan kenalah ada lemak. Lemak dekat sini bukan bermaksud lemak yang lemak fat yang kita selalu nak hapuskan tu, tak. Jadi makanan yang komplit mesti kena ada 3 perkara tu.
Itulah makanan yang terbaik waktu sahur. Tetapi ramai orang memilih untuk sahur dia lebih warak daripada para ulama. Dia memilih untuk dia kata tak apa, saya sahur minum air je dah kenyang sepanjang hari. Makan kurma je dah kenyang sepanjang hari. Siapa pula nak masak malam-malam? Jadi macam mana kita nak bersedia untuk sahur tu? Mudah je sebenarnya. Kita buat makanan tu sebelum kita tidur. Jadi bila kita bangun pagi tu kita tinggal panaskan, kemudian makan. Yang buat jadi susah bila kita nak dia jadi susah. Dia jadi susah sangat-sangat. Itu je sebenarnya waktu sahur. Itu je makanan yang terbaik. Makanan tu kenalah ada nasi. Kalau kita rakyat di Malaysia ni ada nasi, kalau boleh ada ikan-ikan, kalau ayam-ayam, ada sikit sayur-sayuran, ada sikit air minuman, air. Kalau waktu sahur tu bolehlah kalau nak ada air manis sikit, tak ada masalah. Nak tambah dengan kurma sikit pun boleh. Saya sarankan kurma tu direndam dalam air kosong. Malam sebelum tidur tu? Malam sebelum tidur tu dah rendam kurma dan 3-4 biji dalam air kosong. Kemudian air kurma tu kita buat minum, sebab bila kita bangun pagi-pagi tu kita nak makan tu kurang selera. InsyaAllah kalau adanya air kurma tu tadi kita minum, selera tu terbuka. Itu dia. Selalu dah bulan masa sahur tu, masa tu dah nak potong bawang, nak tumbuk. Kiamat rasanya pagi-pagi tu. Baru nak tumis dah azan macam mana tu. Jadi kita ada juga yang buka yang sahur pukul 12 tengah malam. Sebab dia tak nak melewat-lewat kan. Dia kata menyegerakan. Menyegerakan ataupun sahur berpanjangan daripada pukul 12 sampai ke azan subuh. Okey, tadi itu cerita berkenaan dengan sahur. Tapi macam mana pula nutrisi ataupun hidangan yang terbaik untuk kita ambil, pemakanan yang baik ketika berbuka? Setelah hampir 12 jam, 13 jam kita berpuasa perut kosong ni. Apakah yang terbaik sekali untuk kita ambil? Kalau nak ambil semua kita nak. Kan betul. Kalau pergi bazar tu daripada hujung sini sampai ke hujung sini semua nak beli. Kali ini kita minta kod sarankan. Betul. Ini paling betul sekali Bapak. Baik. Saranan berbuka saya pula sebagaimana saranan saya ketika sahur tu. Jadi kalau waktu sahur tu kita dah makan proper meal. Okey, bahasa saya dia panggil proper meal lah, whole food dah makan. Kekenyangan kita tu insya-Allah memang boleh bawa sampai pukul 5 petang. Memang boleh bawa sebab kita makan nasi yang cukup, kita ada protein, kita ada power food dan sebagainya, kita ada sayur-sayuran, insya-Allah kekenyangan tu bertahan lama. Jadi bila kita berbuka tu, dekat situ yang penting. Bila kita berbuka dalam keadaan perut kita tidak keterlaluan lapar, kita masih lagi berakal, bukan bernafsu. Betul. Kebanyakan yang gagal disebabkan dia sahur sikit sangat. Jadi bila berbuka, Sofia, dia akan berbuka dengan bernafsu, tidak lagi berakal. Jadi apa pula nak pilih waktu berbuka? Ini berdasarkan research yang pernah dijalankan di ISN. Yang pertama, berbuka dengan kurma. Okay. Berbuka dengan kurma 3 biji, 5 biji atau 9, tapi 9 tu keterlaluan banyak dia. 3 biji dah cantik dah. 3 biji air kurma, 3 biji buah kurma, air, minum, bertenang kejap, solat dulu. Lepas tu baru makan. Bukan tu cakap ni bukan nak buat warak, tidak, tapi itulah yang sebaiknya. Jadi kita dah solat, kemudian baru kita makan, barulah waktu tu kesan glukos dalam kurma tu akan stabilize dalam badan kita. Dan waktu tu barulah berbuka, kita berbukalah dengan makanan-makanan yang proper food. Makanan-makanan solid food, whole food, bukan makanan proses. Bukan makanan-makanan segera dan sebagainya. Bukan makanan-makanan yang kebiasaannya ada di bazar. Itu saranan saya lah. Jadi avoid. Kalau boleh lagi satu perkara yang paling penting ketika berbuka puasa, tolonglah avoid makanan yang simple carbohydrate, simple sugar. Contoh martabak, roti john, itu paling sedap sekali. Samosa. Cuba avoid makanan-makanan yang simple, air lai cikang.
air mata kucing dan sebagainya. Kalau Sofia perasan, bila kita tidak boleh kawal diri kita ketika berbuka, insya-Allah pukul 8 tu mata kita dah berat. Betul? 8 suku tu Sofia dah tarawih kat Madinah dah. Confirm terlelap dia. Dan dia akan datang dengan rasa mengantuk yang tidak boleh dikawal. Dia tak mengantuk macam mana badan letih, tetapi dia punya mengantuk itu dipanggil sebab dia terjadi sebabkan insulin spike. Memang akan mengantuk. Sebab tu waktu berbuka kena kontrol supaya tak berlaku macam tu. Bila dengar kau cakap ni, maknanya saranan Islam tu sendiri dah seiring dengan Betul. pendapat sains. Buka Kurma kurma je. betul. apa air rendaman kurma tu semua telah diajar. Kita bukan kepada kita. macam-macam, bukan Kan? air rendaman kurma. Bukan. Tak, kurma. Tak berendam pun ada. Pak, kurma tu betul tapi macam kurma masak kurma, kurma Aduh. goreng, kurma itu. Aduh. Okeylah kot. Tentang makanan tu mungkin kita faham lah. Mudah sangat. Tapi bagaimana pula kalau kita nak, orang kata kalau dalam bulan puasa ni, kita ni banyak kekurangan air. Badan kita kering, kadang-kadang kita tak bermaya. Bagaimana kita nak mengelakkan hydration dalam batu badan masa kita bersenam tu nanti? Oh, okey. Baik. Bila kita dalam bulan puasa, dehydration tu hanya selalunya akan terjadi bila air intake tu tak cukup. Air intake tu tak cukup selalunya disebabkan last minute tu baru nak pulun. Makan dulu kan. Dan dia makan, lepas tu last minute baru dia nak pulun air. Okey. Cuba biasakan minum air sentiasa. Dalam tempoh waktu kita boleh makan tu, keraplah minum air. Minum air. Tak perlulah sampai 5 liter, tak perlu sampai 4 liter. Minum air ikut kapasiti kita. Cara yang saya selalu ajar ialah kita lihat pada urin kita. Urin kita tu make sure dia jernih. Jernih, tidak sampai keruh. Jadi bila urin kita jernih, maknanya air dalam badan kita mencukupi. Just continuously minum air sampailah waktu sahur. Sahur tu pun minum air 2 gelas, 3 gelas. Lepas tu waktu sahur, kalau boleh di bulan sahur ni jauhilah kafein. Okey. Kafein tu yang selalunya akan buat kita lebih banyak urinate ketika waktu tempoh kita berpuasa. Kafein tu kopi, teh dan sebagainya, jauhkan. Kalau nak juga dah tanggunglah. Macam tu. Jadi maksudnya minum air ni kalau boleh sentiasa ni katalah lepas isyak kan. Kalau boleh air suam lah kot. Kan? Air kosong kan. Air kosong lah. Kan bantainya pula semua sepanjang tu air Cikang manis. lah, air tebu. Kejap-kejap gelai cikang, Cincau kejap lah. air tebu, lepas tu cincang. Maknanya 2 gelas air kosong lepas isyak contoh. Jadi sebelum tidur 2 gelas. Lepas tu bangun sebelum tahajud 2 gelas. Lepas tu masa sahur 2 gelas. Ni kan di bantainya lah air cikang, tebu. Air juga. Aduh. Okey, bila kita cerita berkenaan dengan pemakanan, pastinya tak lari dengan mungkin kita nak ada exercise sikit lah kan. Kalau tidak akan rasa lemau je badan ni coach. Jadi bila waktu sesuai ke? Bulan puasa tak payahlah workout. Kalau nak workout pukul berapa? Pukul 8 pagi ke yang sesuai? Pukul 12 tengah hari kan buka puasa awal pula kan? Pukul 5 petang ke ataupun dekat-dekat berbuka ke atau bagaimana? Okey. Ketika bulan puasa, satu fakta dan satu perkara yang sangat menarik terjadi pada badan kita. Badan kita kebanyakan kalinya akan masuk kepada satu tahap yang dipanggil sebagai ketosis. Okay, ketosis yang di mana badan kita banyak menggunakan tenaga purely daripada lemak yang ada dalam badan. Okay. Lemak tu apa sebenarnya yang berlaku dalam badan kita, Sofia? Lemak ni adalah satu sel yang memang kita dilahirkan bersama-sama dan dia tidak boleh dibuang. Lemak tidak boleh dibuang, tidak boleh dibakar, tidak boleh dikeluarkan melalui penghadaman, tidak boleh dikeluarkan melalui perkumbuhan dan sebagainya. It will always be with us. Bukan buang lemak. Kan? Lemak boleh buang secara eksternal, suction. Okey, itu lain chapter. Okey, lemak yang ada di dalam badan kita ni sebenarnya adalah lebihan tenaga. Contohnya bapa perlukan 2000 kalori sehari, tapi bapa bedal 3500. Jadi ada excess 1500. 1500 itulah yang akan disimpan dalam lemak. Itu bahasa-bahasa mudah dia. Okey, jadi bila bulan puasa, badan kita kebanyakan kalinya akan masuk kepada ketosis. Sebaik-baiknya kalau nak bersenam, saya sarankan
1 jam ataupun 1 jam setengah sebelum berbuka, buatlah senaman yang low intensity, tak payah beria. Sarung kasut, tak pun pakai jelas slipper, tengok timer, tengok okey sekarang start berjalan 5.30, 6.30 habis. Jalanlah kaki keliling kawasan perumahan, cukup, tak payah yang susah-susah. Ada setengah orang dia suka susahkan keadaan dia. Benda mudah nak susah juga. Benda tu mudah, tapi dia nak susah. Bila susah, dia rasa susah. Bila dia rasa susah, dia putus asa. Habis lah. Bila dah susah, dia menyusahkan orang lain. Kemudian yang seterusnya, kalau nak juga sambung senaman, macam yang saya sendiri selalu buat, selalunya saya akan petang, 5 hari pertama puasa tu saya akan berjalan kaki je petang. Kemudian malam baru saya buat training saya lah, weight training, resistance training dan sebagainya. Kemudian bila dah masuk hari ke-6, ke-7, badan dah mula boleh adapt, baru petang saya berlari. Bukan puasa ni berhenti semua aktiviti senaman. Kita lebihkan tidur sebab tidur tu pun dapat pahala. Dapat pahala tapi itu betul. Tapi melampau sangat tidur daripada pagi sampai ke petang. Perlu bersenam juga. Ya, Cara yang coach cakap tadi yang mudah-mudah. Tapi kita ni kadang-kadang bila dalam bulan puasa nak bersenaman tu dah payah. Betul. Dia punya gangguan dia tu banyak. Dugaannya tu pun besar juga. Dalam bulan puasa tu lah adanya buffet-buffet Ramadan di hotel-hotel yang menawarkan macam-macam, makan seberapa banyak yang tak. Kalau tak makan, rugi sebab kita bayar. Ya, bayar sudah 100 lebih. Takkan nak makan cekodok je jadi kita nak pulun bagi habis, kalau boleh nak rasa semua. Tapi bila makan, banyak yang membazir daripada ini yang kita tak makan. Satu lagi, agak-agaknya lah coach. Kalau kita nak makan, berapa yang perlu kita ambil supaya mencukupi kalori kita. Bukan mencukupi nafsu makan kita. Itu memang tak cukup. Tak cukup kan. Jadi macam mana? Agak-agak perlu ambil ini sikit-sikit ke ataupun macam cukup untuk kalori bagi orang yang macam mana, umurnya macam mana, kadar yang macam mana? Baik Pak, bila kita cerita macam ni, buffet Ramadan memang tak lari. Memang tak lari. Ada yang RM90, ada yang RM80, ada yang sampai RM200 lebih pun ada. Okey. Saranan saya sejujur-jujurnya tak payah pergi. Selesai masalah. Marah penonton. Kalau saya memang saya tak pergi. Selesai masalah. Tapi kalau perlu pada pergi. Saya perlu. tak pergi, orang belanja. Kalau tak pergi tak boleh juga ya. Okey. Jadi kalau macam Sofia punya kes, orang belanja, kadang-kadang ada syarikat yang buat function dan sebagainya. Bila kita pergi buffet Ramadan, saya punya strategi yang pertama, always attack protein. Protein first. Cari protein. Protein ni selalunya dia akan dalam bentuk ayam, daging, kambing. Jarang itik. Itik, angsa, burung semua jarang. Selalunya attack protein dulu. Lebihkan makan protein. Sebab kalau kita perhatikan betul-betul Bapak, dalam kita berbuka di buffet Ramadan, makanan sebenarnya lebih daripada 85% yang ada atas buffet hidangan tu ialah karbohidrat. Protein dia sikit. Attack protein. Cari protein yang solid. Ayam kalau boleh, ayam bakar. Kalau tak ada, ayam grill. Ayam percik mesti ada. Ayam percik boleh makan. Tak ada masalah. Kalau ada kambing bakar, attack kambing bakar. Kambing golek. Kambing golek. Kalau boleh ambil peha dia. Ambil daging dia, jangan dia ambil lemak tu. Ambil daging dia. Attack protein. Avoid simple carbohydrate. Avoid processed food. Avoid makanan-makanan yang berminyak dan sebagainya. Itu kita attack. Itu strategi kita. Sebab bila kita makan protein tinggi, kita kenyang. Kita akan kenyang cepat. Kita akan tak payah ambil banyak lah. Tapi masalah sekarang kita tak nak kenyang sebab kita nak makan yang lain. Kalau kita tak nak kenyang tu, itu yang berlebihan. Betul. Kadang kita nak ratah je. Kita tak ada strategi sebenarnya. Nasi kalau kita makan rasa rugi. Sebab nasi dah hari-hari makan. Lepas tu dengan seafoodnya. Kita jumpa udang kaut, jumpa sotong kaut, jumpa kerang kaut, jumpa unta kaut. Itulah. Maknanya kita kalau boleh jangan pergilah.
Betul. Kalau boleh kalau kalau nak boleh pergi pun, elakkan. kalau berani, kalau nak pergi Ada, kena ikutlah. betul. Ada cara strategi dia, ada dia, strategi dia. macam mana cara pemilihan. Sebenarnya yang paling penting sekali kita kena fikir apa yang kita lakukan ini haruslah berlandaskan dengan apa yang Allah bagi tahu kepada kita. Kalau kita ambil banyak-banyak, kita membazir. Ini sebenarnya Allah dah sebut dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang membazir ni sebenarnya, pembaziran ini adalah sahabat syaitan. Jadi kita ambil banyak-banyak dah membazir. Tak kan? Tak makan. Nafsu je. Kan kita ambil banyak-banyak sebab ni nanti kan tak berbaloi dengan harga yang kita bayar. Bayar tu. Tapi sebenarnya membazir tak baik kan. Betul. Lebih baik tak payahlah, elaklah. Okey, jadi itu cerita berkenaan dengan buffet bulan Ramadan. Ni tiba-tiba terbayang lagu lagu raya setahun hanya sekali. Jadi bila raya ni setahun hanya sekali. Setahun raya ni orang kata puasa sebulan, raya pun sebulan. Jadi macam mana kita Kadang-kadang nak terlajak. kan? Dah masuk gaya haji. Dah masuk Open house dia. tu kan. Kata tak apalah, bagi Chan lah. Banyak dia pula yang buatnya kan. Sampai dah bertukar, bukan Itulah. kata open house lagi dah. Untuk raya dah. Always open. Always open. Okey, jadi coach, macam mana kita nak walaupun kita meraihkan orang, kita menerima jemputan, tapi kita ambil makanan itu tidak lebih dan juga kita kekalkan berat badan, BMI yang bagus dengan kesihatan yang baik dan sebagainya. Okey. Bila kita dah berpuasa, habis tempoh berpuasa, Ini masanya kita akan berhari raya. Kebanyakan orang ketika itulah konon-konon dia belah dendam. Ya. Padahal masa bulan puasa tu tak ke mana pun jaga dia. Dendam tu dah terbalas masa buka puasa. Dendam tu sebenarnya tak pernah wujud pun sebab bulan puasa dia tak jaga mana pun. Okey, jadi ketika Syawal apa yang kita buat? Kebiasaan di Malaysia ni kita sinonim dengan ziarah menziarahi lah, open house dan sebagainya. Jadi kita pergi tu sebenarnya untuk apa? Kita nak ziarah ke kita nak makan? Betul. Ziarah, silaturahim. Jadi lebih kan silaturahim. Silaturahim bukan terletak dengan makanan. Silaturahim tu letak dengan kemesraan, perbualan, berbual, bertanya khabar dan sebagainya. Itu yang strategi yang terbaiknya. Bukan tak boleh makan, jamah sikit. Tapi berpada-pada. Kena ingat, ini rumah pertama. Ada 7 lagi rumah. Ada lagi 7, 9, 10, 11 rumah. Jadi rumah yang pertama tu jamah sikit. Air consistently, kalau boleh always air kosong. Always air kosong. Kalau tuan rumah tu, aku penat ni buat teh tarik ni. Tak. Bohong sunat lah, bohong sunat. Puasa. Tiba pula puasa. Tak, saya dah banyak minum air manis tadi. Cukuplah. Tuan rumah pun tak marah. Tak ada dia paksa kita makan. Tak ada dia paksa kita minum benda manis. Mungkin tak baik untuk kita, baik untuk orang. Betul. Tak baik untuk bapa, baik untuk saya. Lepas tu kalau katakanlah nak juga minum air manis, sebab ada setengah seorang tu dia nak juga minum air manis di rumah yang pertama je. Okey. Atau rumah takhir boleh kot. Tak, rumah yang pertama je. Rumah yang pertama je. Itu Jangan je. rumah yang terakhir. Sebab selepas rumah yang terakhir, Sofia akan balik rumah. Lepas Sofia balik rumah, Sofia akan tidur. Kalau sampai rumah lagi dia tertidur lah kita. Kalau Sofia bermula di rumah yang pertama, air manis punya kalori akan terguna pakai sepanjang hari. Okey. Tak ada terpompol masa Betul. tidur. Okey, menarik tips ini. Itulah dia. Jadi kalau katalah kita dah tahu dah pemakanannya, walaupun kita disogok dengan buffet-buffet Ramadan ni, kita bolehlah mengelak lah. Orang kata paling tidak pun ambil lah tips yang coach cakap tadi. Okey, bagaimana pula kita nak mengekalkan momentum tentang pemakanan kita daripada Ramadan sampailah hari raya supaya nampak benda tu teratur dan kita pun Kalau boleh sampai sepanjang tahun lah bapak kan. kita boleh teruskan daripada bulan-bulan yang mendatang. Okey. Bila kita cerita pasal nak kekalkan momentum, sebenarnya momentum tu seharusnya bermula sebelum Ramadan. Okey. Sebelum Ramadan benda tu dah memang ada dengan kita, and it have become a habit, sort of a discipline. Kalau kita memang duduk dalam disiplin tu, tak mudah untuk kita lari daripada momentum. Jadi tidak ada sebenarnya istilah nak kena kekalkan daripada bulan Ramadan ke Syawal dan sebagainya. Sebenarnya benda tu kalau menurut apa yang kami diajar, it is a lifestyle.
cara hidup. Kalau cara hidup kita memang jenis makan bersederhana daripada dulu, memang kita 100% ikut cara kehidupan Islam, okey je. Tak perlu pada bulan Syawal pun kita boleh jaga makan, tak perlu pada Ramadan pun kita memang bersederhana. Itu je sebenarnya, tak ada istilah momentum nak dikekalkan dalam bulan Syawal dan sebagainya. Cuma saya punya saranan ialah always berpada-padalah, always beringat. Maksudnya sentiasa bersederhana dalam apa jua yang kita lakukan. Dan saya sebenarnya setuju dengan coach Bapak. Maknanya cara pemakanan kita tu bukan hanya kita nak jaga ni pada Ramadan saja. Syawal hentam masuk Ramadan, Syawal masuk pula Ramadan, Syawal, Zulqaidah Zulqaidah, Zulhijjah pula jadi macam lain. Maknanya sebenarnya kita kena amalkan gaya pemakanan hidup yang sihat bukan hanya pada bulan Ramadan. Ya, betul. Itu sebenarnya. Maka tak ada istilah dendam. Sekarang kita pernah jumpa satu orang tu kalau dia makan nasi dengan lauk yang itu satu, itu saja. Kita pula ada jenisnya tu kalau dia makan nasi mesti ada 4 atau 5 lauk yang ada kat situ. Barulah nama dia erti makan. Kalau tidak satu je ke? Kalau tidak macam kalau tidak macam alah makanlah apa yang ada, alah kadang macam gitu. Macam dia rasa bersalah kalau satu lauk. Kalau kita tengok apa yang atau kita dengar apa yang tips yang coach bagi, maknanya sederhana aja. Betul. Makna makanan sederhana. Kalau dah 10 jenis lauk, bukan sederhana dah. Kan. Itu apa dah jadi tu? Sederhana. Itulah dia. Aduh, banyak yang kita dapat dapat. Itulah. Tadi tips itu, betul? yang coach bagi. Tadi itu sebagai penutup lah. Sesuai lah untuk kita amalkan pada Ramadan dan juga kita amalkan sehinggalah menyambut raya. Bukan tu saja, sepanjang tahun kita cubalah istiqamah benda yang ada, bersederhana dalam pemakanan. Jadi kepada hadirin atau para penonton kita, nampaknya setakat ini saja pertemuan kita kali ini dalam diet pemakanan Ramadan dan juga Syawal. Dan kita rasa kalau adalah kebaikannya, bolehlah kita titip ataupun kita panjang-panjangkanlah. Kita jadikan muhasabah untuk diri sendiri dan juga untuk rakan-rakan keluarga kita. Dan akhirnya kita ucapkan terima kasih kepada Coach Kabir Malik, Bapak, dan juga kepada anda para penonton, para pendengar yang setia bersama dengan kami, insya-Allah. Seperti mana telah Bapak cakap tadi, kalau dapat kita kongsikan, kita share bersama dengan orang lain, insya-Allah semoga ada manfaatnya, insya-Allah. Dan kita biasalah kita sudahi dengan serangkap pantun. Suruh papan, tarik papan, tepi papan, ada pandan. Dalam bulan Ramadan, kita jaga kesihatan supaya hidup sehat, gaya pemakanan. Itu dia. InsyaAllah sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.